Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Fazrul Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 20 Oktober. Gabungan Parti Sarawak GPS mahu memastikan kemenangan besar di semua 31 kerusi yang ditandingi dalam pilihan raya umum PRU ke-15 nanti. Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, kemenangan yang besar akan membolehkan Sarawak mempunyai suara yang kuat di peringkat persekutuan. Oleh itu, Datuk Seri Sim menjelaskan parti-parti lain yang bertanding di mana-mana 31 kerusi Parlimen di Sarawak akan dianggap menentang GPS. Sarawak will go on our own, and anybody else contest in Sarawak, because there are only 31 seats. Anybody else contest with Sarawak means contest with GPS. Datuk Seri Dr. Sim yang juga Timbalan Premier bercakap kepada media selepas merasmikan seminar Hari Kaunseling Sedunia di Kuching. Beliau berkata dengan suara yang kuat di Parlimen Sarawak akan dapat mengembalikan hak-haknya dalam Perjanjian Malaysia 1963 yang akhirnya akan memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Mengenai 7 calon SUPP, beliau berkata ianya masih belum diputuskan oleh pengurusi GPS yang juga Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Gabungan Parti Sarawak GPS akan menyokong mana-mana gabungan parti politik dari Semenanjung bagi membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum PRU ke-15 kecuali Pakatan Harapan. Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia penting bagi memastikan kerajaan yang dibentuk selepas PRU ini lebih kukuh dan stabil. Banyak kita dikacau, projek-projek di sini dibatalkan dan sebagainya. Well, that is how it is. We will still remember all those things. Pada masa ini, it's no more open secret. We are close to the other parties except Pakatan Harapan. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan menjelaskan perkara itu kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Belia Kitchen Entrepreneur di Dataran Perpaduan di Kuching. Beliau diminta mengulas berkaitan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri baru-baru ini tentang kerjasama gabungan Parti Barisan Nasional hanya akan ditentukan selepas PRU ke-15 kelak. Malah beliau menolak kemungkinan akan dicalonkan dalam PRU ke-15 bagi memberi peluang kepada generasi baru untuk menyertai arena politik. Penggunaan sistem meter air pintar antara langkah yang dipertimbang yang boleh membantu kerajaan Sarawak mencapai sasaran mengurangkan kadar air tidak berhasil NRW di Sarawak kepada 25% di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menteri Teliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata, ini kerana teknologi baharu sedemikian mempunyai pelbagai kelebihan seperti memberikan bacaan tepat tentang penggunaan air. Selain itu, Datuk Julaihi memberitahu ia juga membolehkan tindakan segera diambil sekiranya berlaku masalah semasa proses penyaluran air seperti kebocoran rangkaian paip. Beliau menegaskan advokasi mengenai pentingnya amalan penggunaan air secara berhemat juga faktor penting dalam sasaran tersebut. Ini sekaligus katanya mampu memberi kesedaran kepada masyarakat supaya menghargai sumber air untuk manfaat pada masa akan datang. NRW merujuk kepada air terawat yang hilang dalam perjalanan semasa disalurkan kepada pengguna. Datuk Julaihi berucap merasmikan penutupan persidangan dan pameran air dan air buangan antarabangsa Borneo 2022 di Kuching. Beliau turun memaklumkan keseluruhan liputan bekalan air di Sarawak telah mencapai 83.7% setakat suku kedua tahun ini. Ia meliputi 67.2% liputan bekalan air di kawasan luar bandar dan 99% untuk kawasan bandar. Jelasnya kerajaan Sarawak sedang berusaha ke arah matlamatnya untuk mencapai liputan penuh bekalan air bersih untuk seluruh negeri menjelang 2025. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah menyalurkan perbelanjaan sebanyak RM184,418,170 bagi bantuan bulanan di seluruh negeri dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bantuan tersebut disalurkan kepada 52,751 orang penerima.
Datuk Seri Fatimah menjelaskan daripada jumlah itu, bantuan warga emas merekodkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak RM86,931 melibatkan 19,809 penerima. Tambahnya, skim bantuan lain termasuk bantuan am, bantuan kanak-kanak dan bantuan orang kurang upaya tidak berupaya bekerja. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya pada Majlis Sejambak Kasih di Pavali di Kuching. Majlis tersebut bertujuan meraikan 50 orang penerima bantuan kaum India yang beragama Hindu dalam meraikan perayaan Deepavali agar mereka lebih ceria selain dapat meringankan beban kewangan yang dihadapi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah menyeru penerima bantuan JKMS kaum India yang mempunyai kemahiran seperti dalam pembuatan makanan dan jahitan untuk memohon bantuan sekaligus iaitu geran pelancaran berjumlah RM5,000 bagi pembelian peralatan perniagaan di bawah program pembangunan ekonomi PE. Katanya setakat ini belum ada usahawan well-based kalangan kaum India pernah memohon bantuan tersebut. Program PE merupakan inisiatif kerajaan dalam membantu penerima bantuan untuk meningkatkan pendapatan dan mampu untuk menyara keluarga sendiri tanpa bergantung kepada bantuan bulanan. Pada majlis itu, kaum India yang diraikan menerima sumbangan berupa wang tunai dan hamper. Cadangan bagi operasi perkhidmatan bas untuk laluan Singkawang ke Kuching melalui Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Biawak Aruk sedang dalam kajian. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, kementeriannya kini sedang giat mengkaji berkaitan cadangan itu dan akan membuat perbincangan bersama syarikat bas di negeri ini. Menerusi kenyataan, beliau memaklumkan cadangan tersebut telah dibincangkan semasa kunjungan hormat daripada Konsulat Malaysia Pontianak Azizul Zekri Abdul Rahim ke atas Datuk Seri Lee Kim Shin di Kuching. Dalam perjumpaan itu, Datuk Seri Lee turut mengutarakan cadangan pembukaan semula penerbangan dari Kuching ke Pontianak untuk pembangunan industri pelancongan bersama pihak Indonesia. Pemberian insentif kepada pelajar cemerlang mampu meningkatkan semangat dan motivasi dalam pelajaran. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, dengan inisiatif ini ia sekaligus menyuntik semangat pelajar untuk terus mencapai keputusan cemerlang. Ujar Datuk Sebastian, beliau sentiasa menyokong serta menggalakkan usaha memperkasakan pelajar supaya golongan ini terus berusaha dalam pelajaran. Langkah tersebut juga katanya adalah sebagai menghargai kecemerlangan pelajar ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian insentif pelajar di Miri. Seramai 5 pelajar yang diwakili ibu bapa masing-masing dan seorang kaki tangan RTM Miri yang melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah menerima insentif tersebut. Juga diadakan Majlis Sehulur Budi Sejambak Kenangan bersempena persaudaraan penolong jurutera RTM Miri, Awang Zaitia Awang Pauzi. Awang Zaitia akan bersara wajib pada 9 Disember tahun ini dan kini sedang bercuti rehat sehingga tarikh persaraan beliau. Turut hadir pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut. Jalan Main Bazar Kuching ditutup sepenuhnya mulai pukul 12.30 malam ini dan laluan akan dibuka untuk kenderaan pada 7 November. Ia bagi memberi laluan kerja-kerja pemasangan kemah di sepanjang jalan tersebut bersempena dengan persediaan sambutan Regata Sarawak dan Festival Tebingan Kuching 2022. Menurut kenyataan media daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching, sambutan Regata Sarawak dan Festival Tebingan Kuching 2022 akan berlangsung pada 28 Oktober ini sehingga 6 November depan. Antara program diadakan sepanjang tempoh festival tersebut adalah Craft Sarawak, Dapur Sarawak dan Festival Gendang Sarawak. Orang awam khususnya warga Kuching dinasihat agar merancang perjalanan dan memilih laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan ekoran penutupan jalan tersebut. Pihak polis juga memohon kerjasama orang ramai agar tidak meletakkan kenderaan di bahu Jalan Main Bazar dan Jalan Tun Abang Haji Openg agar aliran trafik bergerak lancar. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuching di talian 082 259900.
Penganjuran sukan antara sekolah-sekolah kategori pedalaman 2 dan 3 di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebauh mendukung usaha Kementerian Pendidikan Malaysia KPM iaitu satu murid satu sukan. Ia juga tanpa meminggirkan murid-murid khususnya yang berada di kawasan pedalaman di daerah Tatau dan Sebauh. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebauh, Sektor Pengurusan Sekolah, Syahrul Salamun berucap pada Majlis Penangguhan Sukan Sekolah P2 dan P3. PPD Tatau Sebauh menegaskan ia juga bertujuan memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid-murid melalui kejohanan yang dianjurkan secara teratur dan mengikut keperluan yang ditetapkan KPM. Untuk menyediakan peluang bertanding yang berstruktur dalam kalangan murid sekolah pedalaman. Dan juga tidak dilupa untuk mencukil bakat dalam kalangan murid pedalaman untuk dilatih secara sistematik serta diberi pendedahan ke peringkat yang lebih tinggi. Kejohanan Anjuran Sekolah Kebangsaan SK Sungai Bukit Balai itu telah disertai 17 buah sekolah rendah P2 dan P3 di Tatau Sebauh dengan penglibatan 293 orang murid dan 80 orang guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana. Sementara itu, Pengerusi Majlis Guru Besar PPD Tatau Sebauh, Tony Madub menjelaskan 3 acara sukan telah dipertandingkan iaitu bola sepak lelaki, bola baling perempuan dan olahraga. Kejohanan itu, ujar Tony, juga bertujuan memilih wakil PPD Tatau Sebauh ke peringkat negeri yang akan diadakan di Miri pada November. Mungkin ini lain daripada sukan-sukan yang biasa kita buat setiap tahun. Yang ini khas untuk sekolah pendalaman 2 dan 3. Dan kita faham murid-murid kita dari pendalaman ini tak selalu turun ke bandar. Jadi ini salah satu peluang matlamat atau objektif kita di peringkat daerah. Memberi peluang dan ruang kepada murid kita terlibat dan sekaligus untuk menjelajah bandar Bintulu. Pada kejohanan itu, pasukan tuan rumah SK Sungai Bukit Balai Tubau Sebauh muncul johan keseluruhan, manakala SK Nanga Tau tempat kedua dan tempat ketiga dimenangi SK Nanga Penyarai. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 20 Oktober. Sebelum itu kami di RTM Sarawak mengalu-alukan keluarga Malaysia bersama-sama menyaksikan Bintang Piramli Kebangsaan 2022 Sabtu ini di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.